إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ولك الحمد يا رب العالمين. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita akan sambunglah kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Daripada buku Al-Kabair yang kita baca karangan Al-Imam Syamsuddin Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Buku yang amat bermanfaat sekali, yang membicarakan tentang dosa-dosa yang besar lah ya. Di mana kita pada kuliah yang lalu telah masuk bab yang ke-12. Nombor 1 Syekh. Cantik. Kerana tak boleh sejuk sangat. Tak seekor pun sejuk tu rasa. Di mana kuliah yang lalu kita dah baca dosa yang ke-11 ya. Dosa yang ke-11 itulah dosa lari daripada medan peperangan ya. Dan saya kira kita dah habisi tajuk itu. Sebab buku ni tuan-tuan dia memuatkan sebanyak 76 dosa yang besar ya. Jadi kita baru yang ke-12. Malam ni kita nak masuk tajuk yang baru lah ya. Itu dah dosa yang ke-13. Mana tadi? Sorry, dosa yang ke-12. Itu yang ke-11. Malam ini dosa yang ke-12 ya. Itulah berzina, az-zina ya. Melayu kata zina, orang Arab pun kata zina ya. Ia adalah perkataan Melayu yang diambil daripada bahasa Arab. Kita panggil dalam istilah kita kata pinjaman ya. Anak-anak kita di sekolah rendah darjah 3 dah mula belajar bahasa perkataan pinjaman ya. Ataupun dalam setengah istilah bahasa Melayu, sebahagian buku dia kata kata-kata serapan. Samalah ya. Kata pinjaman pun sama, kata serapan pun sama, istilah saja ya. Maksudnya kata-kata yang kita ambil daripada bahasa lain. Itulah maksudnya. Ada yang kita ambil daripada bahasa Inggeris, sebagainya perkataan-perkataan yang melibatkan teknologi lah kan? Sebab sebahagian perkataan kita memang tak boleh terjemahkan, tak boleh. Jadi nak kena ambil juga perkataan itu. Banyaklah tuan-tuan pun tahu kan, motosikal, basikal, bas, itu bahasa Inggeris. Kalau kita nak guna bahasa Melayu, macam mana kita nak terjemah kan? Tak boleh kan? Boleh lah kot, tapi agak sukar lah. Alih-alih bahasa nak kena polah otak. Jadi senang ambil saja perkataan itu, jadikan dia bahasa Melayu. Duduk di bawah kata-kata serapan. Ini dipanggil perkembangan bahasa ya. At-tatawur al-lughawi, perkembangan bahasa. Bahasa ni memang dia sentiasa berkembang daripada satu zaman pada satu zaman. Kita dulu belajar bahasa tulisan Jawi lain, sekarang tulisan Jawi lain. Sebab tu walaupun di peringkat sekolah dulu 25 years ago, walaupun kita dapat tulisan Jawi A, sekarang cikgu-cikgu banyak kena ambil kursus yang baik, yang baru. Saya sendiri pun bahasa Jawi, tulisan Jawi sekarang dengan dulu dah tak sama. Dewan Bahasa dan Pustaka sentiasa update tulisan Jawi yang terkini kan. Pokok sekarang pun ada lagi yang lebih baru.
Kak Dinafi Galah sebagai ustaz tulis tulisan Jawi, dulu dia dapat A zaman SPM, zaman staff. Sekarang kalau ambil ujian tulisan Jawi boleh jadi gagal, termasuk saya pun. Kena sentiasa update lah ya, pasal dalam bahasa dan pustaka sentiasa update tulisan Jawi ya. Dulu tuan-tuan eja kampung macam mana? Contoh, lari sikit lah ya, boleh tak? Ustaz banyak melalu kot lain lah, tak apalah, ada kena mengenai juga kan. Eja kampung, siapa boleh eja Jawi kampung? Kaf, takkan tuan-tuan tak belajar Jawi pun. Imam eja macam mana? Kaf mim panga, tu kampang. Awal-awal lagi dah salah lah. Tak apa. Dia tak melibatkan batal semayang. Tak adalah kata kalau eja Jawi salah, semayang tak sah. Tak ada. Ataupun berdosa ustaz. Tak ada. Tak berdosa. Eja kampung, kaf mim pa nga. Ni bukan kata sekarang salah, 20 tahun dulu pun salah. Biasa orang akan eja kaf mim pa waw nga. Betul tak? Saya tak betul ni. Susah lah pakai emas ni kan. Tapi kena pakai emas lah tuan-tuan. Saya tak apa pun. Tapi ada ustaz dia mengajar pakai emas juga ya. 5 meter saya tuan-tuan. Tak apa pun. Tak tahulah pun. Tak boleh. Allah Ta'ala alam kan. Tak tahu lah. Kalau ada SOP yang baru kata ustaz mengajar kena pakai emas, bagi tahu ya. Saya tak tahu. Saya rasa tak apa pun. Ya. Biasa je kaf alif kaf mim pa yang nga. Kalau bagi 100 orang ustaz yang 25 years ago dia A Jawi, itu yang dia je sekarang. Pangkap salah. Kalau kaf mim pa yang nga dulu kampung 25 tahun dulu, sekarang dia jadi kempung. Saya pun tak tahu kempung tu apa, ada maksud dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan tahu tak? Saya pun tak tahu. Eja kampung kaf alif mim pa waw nga, baru betul. Tak sama kan? Contoh lah ya, contoh. Jadi bahasa dia sentiasa berkembang daripada satu zaman kepada satu zaman. Bahasa Melayu baik, bahasa Inggeris baik, bahasa Arab agak. Cuma bahasa Arab ni, the real Arabic, dia dijaga, dia preserve. Makna walaupun bahasa Arab juga melalui perkembangan. Sebab itu kalau kita baca dalam belajar surat khabar dengan kita baca Quran, dia ada banyak perbezaan. Kenapa? Bahasa majalah dah dimasukkan bahasa Arab yang baru. Tapi kalau bahasa Arab yang betul-betul asli, Quran dengan hadis Nabi itu dipanggil apa, yang betul-betul asli tau. Authentic Arabic. Tapi kalau bahasa Arab majalah, bahasa Arab surat khabar yang terkini dah masuk kata-kataan Inggeris, dia dah dijadikan Arab. Jadi dia sikit sebanyak dah macam tak ada originality. Agaknya bahasa manusia, dia sentiasa berubah. Bahasa Melayu pun sama lah ya. Baik, balik pada yang tadi. Itu bahasa Inggeris ya. Hal-hal yang melibatkan teknologi ya. Satu lagi bahasa pinjaman ataupun kata-kata pinjaman, dia diambil daripada bahasa Arab. Hak ni lebih banyak daripada bahasa Inggeris. Sebab tu orang Arab nak belajar bahasa Melayu very easy, cukup senang. Orang Melayu nak belajar bahasa Arab sepatutnya sama juga, cukup senang. Tapi susah kan? Tapi orang Arab tuan-tuan, dia nak belajar bahasa Melayu memang senang. Hari tu saya pergi kuliah di masjid di Shah Alam. Saya tengok section berapa. Masjid ni banyak section. Saya tak pelik tuan-tuan, sebab saya belajar di UAE. UAE memang ramai orang Arab boleh cakap Melayu. Hari tu masuk dalam sinar harian orang Arab yang pandai cakap Melayu, fasih, bahasa Melayu Terengganu lagi. Ingatkan Muhyiddin Kholi dia boleh cakap Terengganu kan, Arab. Rupanya ada. Masuk sinar harian. Masa tu saya di kampung, saya baca, kawan saya dah pernah belajar sekali lah ya. Apa nama dia? Saya dah lupa. Tapi member saya, dia kerja dengan Petronas. Dulu pun dia dah pandai cakap bahasa Melayu. Cuma bila dia kerja dengan Petronas, pergi Terengganu, dia dah boleh cakap selain Terengganu.
ya. Dan ramai lagi lah yang lain. Kawan saya kahwin dengan orang Melayu, ya. Dan di UAE memang orang luar negara wajib ambil bahasa Melayu, wajib. Kita ada yang mana prof yang UAE tu? Tak ada malah ni. Tanya dia tak pula, ya. Jadi sama, saya pergi Shah Alam lepas kuliah, saya tengok orang Arab, dia tegur saya, dia jual perfume di luar. Saya ingat nak cakap Arab, dia cakap Melayu. Dan dia cakap, oh memang senanglah bahasa Melayu, sebab bahasa Melayu dah banyak perkataan Arab, ya. Itu dipanggil kata pinjaman, ya. Kata-kata daripada bahasa lain kita jadikan bahasa Melayu. Bahasa Arab of course lah, kerana dia bahasa yang melibatkan agama, dan kita ni memang ambil berat pasal agama. Of course lah, banyak perkataan-perkataan agama Arab telah dimelayukan, ya. Baik, balik pada yang tadi, samalah perkataan zina. Orang Arab kata zina, kita pun kata zina. Kenapa kita ambil ataupun kita jadikan perkataan bahasa lain sebagai bahasa Melayu? Kadang-kadang kerana ia suka untuk diterjemahkan. Mau tidak mau kita kena ambil perkataan itu, ya. Kadang-kadang boleh terjemah tapi tak relevan, dan sebagian amat tidak praktikal. Macam zina, kita boleh terjemah zina ialah persetubuhan di luar nikah. Panjang kan? Kan susah tu. Ambil zina je tu pun senang, ya tak? Orang Arab kata zina, orang Melayu pun kata zina. Jadi senang nak faham lah, ya. Baik, saya baca dulu teks dia, ya. Perbuatan zina adalah haram di sisi Islam secara sepakat para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ayat ni tuan-tuan selalu dengar, ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, ya. Allah Ta'ala tak kata jangan kamu berzina, tapi Allah Ta'ala kata jangan kamu mendekati zina. Dia tak sama tu, ya. Dan ini adalah uslub ataupun gaya bahasa yang biasa kita dapati dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya. Di mana kadang-kadang Allah Ta'ala tidak hanya mengharamkan perbuatan itu, tapi Allah Ta'ala juga melarang apa-apa perkara yang membawa kepada kelakuan yang dilarang berkenaan. Allah Ta'ala tidak melarang zina. Zina memang Allah Ta'ala larang lah, tapi dari sudut cara Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala kata jangan kamu dekati zina. Maksudnya zina tu dah dilarang, mendekatinya juga ada dilarang. Dekat zina pun tak boleh, zina lebih-lebih lagi, kan? Ya. Itu dalam istilah usulul fiqh kita panggil sadduz zara'i. Apa maksud sadduz zara'i? Untuk mengelakkan perkara yang dilarang, Allah Ta'ala atau Rasul melarang perkara yang membawa kepadanya. Itu dia panggil sadduz zara'i, ya. Zina Allah Ta'ala larang, perkara yang membawa kepada zina juga dilarang. Contohnya melihat wanita tanpa keperluan atau hajat yang penting, haram. Saja-saja tengok, tak boleh. Tuan-tuan belajar dalam fiqh, mukaddimah kepada fiqhun nikah, the science of marriage. Tuan-tuan belajar bab nikah kan, ada fiqh nikah, belajar sini. Tak tahulah kot, kalau ada lah, ya. Sebelum nak belajar arti nikah, syarat nikah, rukun nikah, belajar pasal tolak apa gitu gini, mesti tuan-tuan belajar tentang apa yang disebut sebagai mukaddimah kepada pernikahan. Belajar dulu hukum hakam nikah, belajar dulu hukum nikah. Hukum nikah ni apa, ya? Sunat ke, wajib ke, haram ke? Belajar waktu dulu. Itu yang buat ilmu tu ada, pasal ada hukumnya. Belajarlah nikah ni, hukum dia sunnah, tapi kadang-kadang boleh jadi haram, kadang-kadang boleh jadi wajib, kadang-kadang boleh jadi makruh, kadang-kadang boleh jadi harus. Lepas tu tuan-tuan akan belajar tentang ahkamun nazar, hukum hakam melihat wanita, di mana sepakat para ulama wanita yang bukan mahram kita tak boleh melihatnya melainkan dengan 8 keadaan. Belajarlah satu persatu. Maksudnya tak boleh tengok, kan? Ali bin Abi Talib
dalam Sunan Al-Baihaqi, dia lihat wanita. Masa tu dia duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazara Ali ila imra'atin faqala an-nabi ya Ali an-nadra fa inna lakal ula wa lakal tsaniyah. Nabi kata, wahai Ali, tengok tu, kamu boleh tengok kali yang pertama, maksudnya kali pertama tu tak apa, tapi kamu tidak boleh melihat kali yang kedua. Tertengok tak apa, nak tengok lagi tak boleh. Sama juga dalam Sahih Bukhari, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nama Fatal bin Abbas. Masa tu Ibn Abbas pun ada seorang wanita datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak bertanya tentang perihal ibunya telah meninggal. Maka Fatal bin Abbas melihatlah kepada perempuan itu, tengok kan. Apa jawab, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Ibn Abbas? Kata Ibn Abbas, Nabi memegang kepala Fatal bin Abbas, lalu Nabi memalingkannya. Mana Fatal bin Abbas tu ada dua orang kan, satu Ibn Abbas, satu adik beradik dia nama Fatal. Fatal kita tengok perempuan tu, apa Nabi buat? Nabi pegang kepala Abbas, Nabi pusing, tak nak bagi tengok. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lain. Jadi ulama sepakatlah tak boleh melihat wanita. Pasal apa tak boleh? Kerana melihat wanita tanpa perkara yang dibenarkan oleh syarak membawa kepada zina. Tengok je kan. Jadi tengok tu dia boleh bawa kepada zina. Tengok tu haram tu kan. Tapi kalau tengok kerana nak ubah, tak apalah kan. Dia ada 8 sebab lain yang dibenarkan. Tapi selain daripada itu, nanti tuan-tuan belajar dalam fiqh nanti. Tapi selain itu tidak dibenarkan. Pasal apa? Sadu zara'i, melihat wanita boleh membawa kepada zina, maka dilarang awal-awal. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Saya tanya tuan-tuan, kenapa diharamkan arak? Dulu kita dah belajar kot pasal minum arak ke belum lagi? Jadi saya tengok minum arak semua orang tahu. Al-ma'lum fi din bid-darurah. Atau orang Islam pun tahu. Orang Islam tak boleh minum arak semua orang tahu. Pasal Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Quran kan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 90. Allah Ta'ala larang beberapa perkara, antaranya ialah al-khamr, minum arak kan. Nabi pun larang, banyak hadis yang Nabi larang minum arak. Pasal apa dilarang minum arak? Sebab arak ni merosakkan akal. Betul tak? Arak ni memabukkan. Tapi saya tanya tuan-tuan, minum sikit arak mabuk tak? Mabuk tak? Minum banyak mungkin mabuk lah ya. Tapi kalau minum sikit, setitik mabuk tak? Tak mabuk. Macam benar ya Ustaz? Tak benar kan? Tapi saya rasa memang tak mabuk. Sikit je, setitik mana mabuk. Setitik, kalau mabuk yang power sangat lah tu kot. Tak mabuk, sedikit. Tapi setitik pun Nabi larang kan. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Nabi katalah hadis Abi Daud daripada Aisyah, apa-apa yang mabuk banyak, sikit pun tak boleh, Nabi kata. Jadi ulama tak faham pasal apa sikit pun tak boleh. Banyak of course lah memabukkan. Itu asas pengharaman arak, kerana dia memabukkan, iskar. Tapi kalau sikit mabuk apa? Pasal apa Nabi larang? Kerana yang sikit itulah dia akan membawa kepada banyak. Mula-mula rasa setitik, sedap lah. 2 titik, sedap lah. 3 titik, lepas tu bertitik-titik. Itu dipanggil saddu zara'i. Awal-awal lagi sudah dilarang. Nampak? Kenapa Islam larang kita sembahyang di kuburan? Di kubur tak boleh sembahyang. Pasal apa? Orang sembahyang jenazah boleh ya? Okeylah. Jenazah saja, sembahyang jenazah saja dibenarkan di kuburan. Itu pun tak semua ulama. Dia standard dalam mazhab Hanafi, sembahyang jenazah pun tak boleh kat kubur kan? Tapi majoriti kata boleh lah
Tapi sembahyang lain tak boleh. Sebagai mengharamkan dan sebagai memakruhkan. Kenapa tak boleh? Saddu zara'i. Pasal dulu-dulu yang membawa kepada penyembahan berhala pasal kubur lah. Orang soleh mati 4 orang, dia buat gambar, letak kat kubur. Kan? Pasal buat gambar letak kat kubur? Nak menghormati, nak ingatkan kepada mereka. Akhirnya setelah lalu beberapa generasi, tak ada dah waktu disembah tu. Mula-mula buat gambar, lepas tu buat patung, sembah tu. Jadi awal-awal lagi Islam tak pernah. Kata Nabi sebut al-ardu kulluha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Semua bumi adalah suci melainkan 2 tempat, tandas, tempat najis, dan al-maqbarah, kubur, dan hammam, tandas. Kubur kenapa? Kerana permulaan kesyirikan bermula di situ. Tandas pasal apa? Pasal dia najis. Hak lain semua suci belaka. 2 ni maknanya tak boleh buat ibadat, khususnya semayang. Itu dia panggil saddu zara'i. Masjid tak boleh ada kuburan. Of course lah, di hadapan tak boleh. Tapi kalau kanan kiri tengoklah, sebaik-baiknya tak ada. Tapi setengah masjid dia ada kubur tuan. Di Kelantan ada satu masjid di Pasir Pekan, ada kubur. Sebelah kubur, depan of course tak boleh. Sebelah kubur, sebelah masjid, dalam satu pagar. Itu boleh tu. Itu ya. Nanti ya. Itu tak apa. Pasal apa? Pasal dia buat tu, pasal tanah tu memang dia wakaf untuk masjid dan untuk kubur. Tapi dia bukan buat masjid kerana kubur, dan dia bukan buat kubur kerana masjid. Kan? Di situ ada kubur, kita buat masjid kat kubur tu lah. Abdul kot, tak boleh. Bina masjid kerana kuburan ataupun bina kuburan kerana masjid, itu yang tak boleh. Nampak? Pasal 2 tu tak ada kena-mengena, malah ia membawa kepada kesyirikan. Maka tak boleh. Tapi kalau asal-asal memang tanah tu dah dikhususkan untuk kubur dan untuk masjid, ada keharusan di sisi sebahagian para ulama. Nampak? Hak tak boleh ni asal nak buat masjid ke cari kubur, asal nak buat masjid ke cari kubur, asal nak cari kubur ke buat masjid. Pasal dia dekat sangat kan, dia duduk fikir kubur mesti ada masjid. Tak boleh. Pasal ia asas kepada kesyirikan. Itu disebut saddu zara'i, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ya. Baik, Haji cakap apa tadi? Dalam masjid ada kubur. Okey, apa hubung kait kubur dengan masjid? Pembinaan dia dulu. Ada kubur dulu ke masjid dulu? Dia buat masjid tu kerana kubur tu ke? Tak, dia buat masjid tu kerana kubur tu ke? Buat masjid kerana kubur. Kubur dulu baru masjid. Dia buat kubur tu kerana masjid tu ke macam mana? Kita tak tahu kan. Pergi tanya mufti Kelantan lah macam mana ya. Tapi asalnya tidak boleh ya. Melainkan jika hal-hal seumpama itu, tanah tu dari wakafkan sedemikian, ada masjid memang diwakafkan sebagai untuk masjid, sebagai untuk kubur, itu harus. Kita buat masjid bukan kerana kubur, ataupun kita buat kubur bukan kerana masjid, itu tak apa. Yang tak boleh jika ada hubungan kedua-dua tu kan. Ada orang soleh mati, kita pun pergi buat masjid. Kenapa? Kerana kok semayang lebih afdal kot, pasal kubur orang tu ada kat situ. Paling senang kubur Rasulullah SAW dalam masjid tu kan. Boleh tu. Kubur Nabi asalnya bukan dalam masjid, dalam rumah Aisyah, tepi masjid. Tapi Masjid Nabawi telah dibesarkan jadi dalam masjid. Tak ada kena-mengena kan. Tak apa. Nampak? Jadi kena tengok asas pembinaan tu macam mana. Asal ada kubur je nak buat masjid, asal ada masjid je nak buat kubur, itu tak boleh. Tapi kalau ada asas-asas tertentu macam tadi, macam kubur Rasulullah, maka itu tidak ada masalah sama sekali, kerana tidak ada kena-mengena. Baik. Sagi pada kubur tu. Saddu zara'i tadi kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mengharamkan zina, tapi perkara yang membawa kepada zina diharamkan juga. Walaupun melihat wanita ni dosa kecil, dia bukan dosa besar. Tapi jika diselalukan, sebab tu Allah Ta'ala suruh kita rendahkan pandangan,
Susah tuan nak rendahkan pandangan. Tak kata orang lah, ustaz pun sama juga. 2 kali 5 je pun. Kan? Kullil mu'minin yaghudduna min absarihim. Allah Taala sebut dalam Quran, cakap pada orang-orang yang beriman, rendahkanlah pandangan mereka. Kan? Jangan dilihat kepada wanita-wanita yang tidak mahram ataupun bukan yang tidak mahram, mana yang bukan mahram lah ya. Mana perempuan yang halal nikah. Takut kita tengok seronok kan. Tengok TV tu ustaz. Jawab sendiri ya. Semua ustaz nak jawab susah juga. Fikir-fikir sendirilah ya. InsyaAllah. Dekat-dekat lah. Mana jauh? Saya jam hari ni tertinggal lah. Oh, jangan lagi. Jadi jangan kamu mendekati zina. Innahu kana fahishatan, ia adalah perbuatan yang keji, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Pasal apa jalan yang buruk? Kerana ia membawa kepada keburukan. Jalan ni mana benda yang membawa kita kepada sesuatu, membawa kita kepada jalan keburukan, mana ia membawa kepada keburukan. Keburukan di dunia dan juga keburukan di akhirat. Maka Allah Ta'ala melarang. Apa keburukan di dunia? Banyaklah. Persengketaan ya. Orang Arab jahiliah tuan-tuan, seorang wanita sampai ada 4-5 orang boyfriend. Bergaduh lah. Tak payah jahiliah lah, sekarang pun berlaku ke dah. Zina membawa kepada persengketaan, of course. Mula-mula gaduh individu, lepas tu melibatkan kabilah, melibatkan kaum, akhirnya berperang. Boleh jadi persengketaan, perbalahan, kerosakan kepada keturunan. Dan di akhirat, of course lah, ia membawa kepada azab yang berat ya. Itu ayat yang pertama, surah Al-Isra ayat 32. Ahli tafsir menguraikan tentang zina secara panjang lebar dalam ayat berkenaan. Tuan boleh buka tafsir ya, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir ya. Dan ayat ni adalah ayat penting yang menjelaskan tentang zina di samping ayat-ayat yang lain. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala sebut zina dalam Quran sebanyak 6 kali. Tak ada dalam buku ni ya. 3 kali Allah Ta'ala sebut secara sharih, secara jelas. Zina tu disebut perkataannya. Salah satu ialah surah Al-Isra yang kita baca tadi ya. 3 lagi Allah Ta'ala sebut secara tidak sharih, secara tidak langsung. Allah Ta'ala sebut, tak sebut zina, tapi dia membawa ke erti zina ya. Baik, yang sharih pertama surah Al-Isra ayat 32 saya sudah baca tadi. Yang tidak sharih, yang sharih lagi satu ada sini surah Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ini Allah Ta'ala sebut secara sharih, secara jelas perkataan zina dalam surah Al-Furqan ayat 68, di mana kata Allah Ta'ala orang-orang beriman dia tidak meminta kepada selain Allah. Dia juga tidak membunuh nyawa yang diharamkan Allah melainkan dengan kebenaran, dan dia tidak berzina, wala yaznun ya. Jadi jelas Allah Ta'ala sebut tidak berzina. Wa man yaf'al zalika yalqa asama, dan sesiapa yang melakukan itu ia akan mendapat hukuman yang berat hasil daripada dosanya. 2. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut juga secara jelas dalam surah An-Nur ayat kedua dan ketiga. Ada dalam buku ni. Mana ada start rambut dekat lah. Itu rambut jauh. Mana ayatnya? Sekejap. Alamak, tak ada. Tak apa. Ayat ketiga yang Allah Ta'ala sebut secara sharih,
tentang zina ialah surah An-Nur ayat 2 dan 3, di mana kata Allah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذ بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا شرع عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكح إلا زاني. الزانية الزاني dulu je, ana lupa ayat. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا تنكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Surah An-Nur ayat 2 dan 3. Sorry, di mana Allah Taala kata az-zaniyatu waz-zani, pezina wanita dan pezina lelaki, maka rotanlah mereka 100 kali rotan. Ini bagi yang belum berkahwin. Yang sudah berkahwin ada syarat-syarat dia lah ya. Direjam di sisi, bukan di sisi majoriti ya, secara sepakat para ulama. Sebagian kata rejam saja, sebagian kata sebelum rejam rotan dulu. Rotan dulu. Contohnya Ali bin Abi Talib pada zamannya, dia rotan dulu, lepas tu baru dia rejam. Orang tanya dia, pasal apa rotan dulu, kenapa tak rejam terus? Pasal Rasulullah SAW dalam kes beberapa orang yang berzina pada zaman baginda tak rotan, baginda terus rejam. Contohnya kes seorang lelaki yang bernama Ma'iz, baginda tak rotan lah ya, baginda rejam. Begitu juga wanita daripada Bani Juhainah pun sama, terus direjam tanpa dirotan. Ada satu lagi kes lelaki, ada 3 kes yang kita belajar dalam fiqh jinayah. Tapi Ali bin Abi Talib dia rotan dulu, lepas tu baru dia rejam. Orang tanya beliau, apa jawabnya? Jawab dia, jalatuhu bi kitabillah, rajamtuhu bi sunnati Rasulillah. Kata dia, aku rejam dengan kitab Allah. Pasal dalam Quran Allah Ta'ala tak sebut kahwin ke tak kahwin, Allah Ta'ala sebut rotan saja. Aku rejam dengan sunnah Rasulullah. Dia menggabung kedua-duanya. Tapi ulama majoriti kata tak perlu rotan ya, rejam saja. Segelintir saja yang kata rotan dulu baru rejam. Majoriti kata rejam saja, merujuk kepada kelakuan Rasulullah SAW. Pak Ali buat tu sunnah Rasulullah tapi dicampur dengan ijtihadnya. Sama macam ke Abu Umar Al-Khattab lah ya. Zaman Nabi di rotan orang minum arak 40 kali. Zaman beliau di rotan 80 kali. 40 kali sunnah Rasulullah, 40 kali lagi ijtihad beliau. Sebab ramai sangat orang minum arak. Dia buat meeting dengan sahabat-sahabat dia dan sunnah Abi Dawud daripada Abdullah bin As-Sa'ib dan juga Anas bin Malik. Dia buat meeting lah ya, Umar Al-Khattab. Sebijak-bijak dia pun buat meeting juga. Apa kita nak buat ni, orang dah ramai minum arak ni. Bangun Abdurrahman bin Auf, dia kata apa kata beliau? Akhafal hudud fil Quran samanun. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, dalam Quran serendah-rendah rotan ialah 80 qazaf. Fajalala bihi Umar, kata Abdullah bin As-Sa'ib. Maka Umar ambil pendapat Abu Rahman bin Auf, rotan orang minum arak 80 kali. Pasal apa? Pasal ramai orang minum arak kan, tambahlah sikit. Tapi mari zaman Ali bin Abi Talib, dia balik kepada 40. Sama juga orang tanya dia, pasal apa kau rotan 40? Umar rotan 80. Ali pun jawab, Ali kan alim juga kan, tak alim ke? Sahabat Nabi tu. Khalifah yang keempat, dia kata jalada Abu Bakar arba'in, jalada Rasulullah arba'in, wa jalada Abu Bakar arba'in, wa jalada Umar samanin, kullun sunnah wa dhalika ahabbu ilayya. Dia kata Nabi rotan 40, Abu Bakar rotan 40, Umar rotan 80. Sunnah belaka katanya tu. Tapi yang 40 lebih aku sukai.
Jadi dia balik kepada praktik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama-ulama kita umpama Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, dia kata asal-asal rotan ni 40, tapi bergantung kepada ijtihad para imam. Idza ra'a fihi maslahatan, jika ada kemaslahatan, dia boleh menambahnya. Zadahu arba'in, dia boleh tambah lagi 40, seumpama Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Baik. Jadi Allah Taala kata rotan satu kali. Jangan kamu kesian pada mereka dalam agama Allah. Jangan kesian. Jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah Ta'ala suruh watan, kemudian Allah Ta'ala kata jangan kesian belas, kemudian Allah Ta'ala kata jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan Allah Ta'ala kata lagi wal yashhad adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin, dan dalam melihat azab mereka itu ketika kita rotan tu hendaklah disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Jadi masa kita buat hukuman tu, orang Islam lain kena tengok, tapi tak semestinya semua, mana sebahagian kecil daripada mereka. Ada ulama kata wajib, ada ulama kata sunnah, Allah Ta'ala alam. Tapi sebaik-baiknya ada orang yang melihat. Untuk apa? Untuk ambil pengajaran. Kalau buat tertutup, ada ulama kata tak wajib, sunnah saja. Buat tertutup pun boleh, yang penting hukuman tu dihukum. Orang tengok ni sunnah saja, ya, tak sepakatlah lain isu ini. Tapi kepentingannya ialah bila dilihat oleh sebagian orang Islam, dia akan cakap, dia akan menambahkan ketakutan kepada orang lain supaya tidak melakukannya, ya. Itu kepentingannya. Walaupun ulama tak sepakatlah dari sudut hukumnya, tapi Allah Ta'ala menyuruh supaya ia disaksikan oleh orang Muslim yang lain, supaya orang Muslim yang lain tidak melakukannya dan takut kepada hukuman itu. Ya. Tapi rotan bukan macam sivil punya rotan lah, ya. Nabi rotan kadang-kadang dengan selipar, kadang dengan kain, ya. Bukan rotan cemeti panjang sedepa, bantai sekali bantai 40 hari tak boleh duduk macam tu, ya. Islam bukan nak menghukum sangat pun, tapi nak memberi kesedaran, ya. Orang minum arak sama juga. Yu'ta bisyaribi ala ahdi Rasulillah fanaqumu biaidina wa ni'alina wa thiyabina. Ya. Kata Anas bin Malik dan Sunan Abi Daud, bila seseorang peminum arak dibawa kepada kami, Nabi suruh rotan. Kami rotan dengan apa? Kami rotan dengan tangan-tangan kami, kami rotan dengan selipar-selipar kami, kami rotan dengan kain-kain kami. Sakit ya? Sakit kot, tapi tak sesakit kena balok dengan cemeti tu. Sekali kena 40 hari tak boleh duduk. Baik. Kemudian akhir sekali Allah Ta'ala kata penzina lelaki tak boleh kahwin melainkan dengan penzina wanita juga ataupun musyrik. Penzina wanita tak boleh kahwin melainkan dengan lelaki penzina juga ataupun musyrik. Betapa Allah Ta'ala membenci akan perbuatan berkenaan, ya. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan perkara seumpama ini telah diharamkan ke atas orang-orang yang beriman. Dan perbuatan ini bukan hanya diharamkan dalam kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu pun mempunyai syariat yang sama. Mungkin hukumannya tidak sama, tapi zina telah diharamkan sejak dahulu lagi. Jangan kata zina Nabi Adam harus, Nabi Isa harus, kan? Dalam Kristian zina tak dibenarkan. Tak percaya buka kitab Taurat, buka Injil. Dalam Taurat pun sama. Kerana benda ni merosakkan manusia, kan? Cuma dari sudut teknikal tu mungkinlah ada sikit sebanyak perbezaan, tapi asas pengharaman itu ada. Minum arak bukan hanya diharamkan kepada kita, kan? Dalam Injil pun haram. Tak percaya, tengok ceramah Dr. Zakir Naik, kan? Sebab benda merosakkan manusia, ya. Tiga ni Allah Ta'ala sebut secara sore. Surah apa tadi? Al-Isra ayat 32,
Surah Al-Furqan ayat 68 dan surah An-Nur ayat 1 dan 2. Tiga lagi Allah Ta'ala sebut secara tidak soreh. Kita rujuk sendiri lah ya. Surah Al-Mu'minun ayat 5, 6 dan 7. Apa nama surah An-Nur ayat 19 dan surah An-Nisa ayat ke berapa ya? Saya tengok ada tiga lagi Allah Ta'ala sebut secara tidak soreh. Mana Allah Ta'ala tak sebut zina, tapi ia merujuk kepada zina. Contohlah surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala kata qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. Allah Ta'ala kata orang yang beriman, ciri-ciri dia pertama dia sembahyang tengok waktu lah ya. Yang kedua dia zakat. Yang ketiga dia menghindari perkara-perkara yang melalaikan. Yang keempat dia menjaga kemaluannya, melainkan kepada isteri-isterinya dan juga hamba sahayanya. Sesiapa yang mencari selain daripada itu, mana dia nak melampiaskan nafsu, dia tak pergi kepada isterinya, dia tak pergi kepada hambanya. Dulu lah ya. Sekarang ada hamba, tak ada. Saya risau juga sentuh hamba-hamba macam ni, kadang kita salah faham. Sebab tu dalam fiqh muamalah dia ada satu bab, kitabul etik, bab perhambaan. Kita belajar tentang perhambaan, baru kita faham betapa Islam tak suka perhambaan. Walaupun ada ayat Quran sebut hamba macam ni ya, macam Islam redha lah hamba. Tapi kalau kita belajar fiqh perhambaan, kitabul etik, kita faham Islam tak suka perhambaan. Tapi sebab ayat ni saya lalu saja macam tu ya. Mana dia boleh hanya kepada isteri dan hamba je. Sesiapa yang mencari kepada kedua-duanya, yakni zina. Wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Allah Taala kata mereka ialah orang yang melampau. Kan? Azan dulu lagi. Syekh. Oh Syekh, lepas azan sambung 10 minit.
Allah. Allahumma rabbana wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah. Okey, baik. Okey, baik ya. Kita sambung sikit lagi. Nabi SAW ditanya, apa? Nabi SAW ditanya, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, ayu zambi azam ya Rasulullah, manakah dosa yang besar wahai Rasulullah? Maka Nabi bersabda, anta ja'al lillahi nidda wa huwa khalaqaka, kamu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia telah mencipta kamu. Sumai, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Faqala an taqtul waladaka khasyata ayyat'am ma'aka, kamu membunuh anakmu kerana takut dia makan bersama kamu. Ya. Sumai, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Antuzani halilata jarika, kamu berzina dengan jiran kamu, isteri jiran kamu. Ya. Zina itu haram dah. Berzina dengan isteri jiran lebih-lebih lagi haramnya dan lebih berdosa besar di sisi majoriti para ulama. Pasal Nabi ditanya manakah dosa yang paling besar? Yang paling besar, ya. Zina itu dosa besar dah. Zina dengan jiran lebih besar lagi. A'zam, kata Rasulullah SAW. Sesiapa yang berzina mendapat beberapa kesan buruk. Pertama, tercabut iman daripadanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Amr, daripada Abi Hurairah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Maksudnya, tidaklah seseorang yang berzina itu melakukan zina sedangkan dia beriman. Tidaklah seseorang yang mencuri itu melakukan mencuri melainkan sekiranya dia orang yang beriman. Dan tidak juga seseorang itu minum arak ketika dia meminumnya sedangkan dia adalah orang yang beriman. Maksudnya orang beriman dia tak buat benda-benda seumpama itu. Sabda Rasulullah SAW lagi, iza janal abdu kharaja minhul iman fakana alaihi kadhullah fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Dan hadis riwayat Imam As-Suyuti rahimahullah dalam Al-Jami' As-Saghir daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesiapa yang melakukan zina terkeluar daripadanya iman. Dia muslim lagi di sisi majoriti para ulama. Mu'tazilah saja yang kata orang yang melakukan dosa besar dia kafir. Tapi majoriti para ulama dan yang standard di sisi ahli sunnah wal jamaah ialah dia masih muslim tapi tidak mukmin. Makna tak beriman, tak sempurna iman. Iman percaya pada Allah tu adalah, tapi bukan keimanan yang sempurna. Tercabut daripada iman bila dia melakukannya. Tapi iman tu masih berada di atasnya seumpama awan mendung. Kemudian jika dia berhenti melakukannya, iman itu kembali kepada ya. Begitu juga jika seorang muslim itu melakukan hal yang lain seperti meminum arak, kerana ada hadis yang jelas yang Nabi SAW menyebutkannya. Itu yang pertama, ternafi iman atau tercabut daripadanya iman. Di hari akhirat juga ia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan azab yang pedih. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim, syekhun zanin wa malikun kazzab wa a'il mustakbir. Nabi kata ada 3 golongan pada hari kiamat Allah Ta'ala tidak akan berkata-kata dengannya. Allah Ta'ala tak akan bercakap dengan dia. Ya. Allah Ta'ala juga tidak akan mensucikannya, yakni mengampunkannya.
Allah Ta'ala tidak akan melihat kepadanya. Allah Ta'ala dah bagi mereka itu azab yang pedih. Nabi sebut syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ya, dah lah tua, zina pula tu. Zina tu dah berdosa. Tapi kalau orang tua, lebih-lebih lagi dosanya, pasal tak sedar diri. Ya tak? Kalau muda tak katalah ya, tak kahwin ke, bukan tak boleh, tapi orang muda faham-faham lah. Kita pernah muda. Saya pun sebelum tua ni dulu muda juga, sekarang dia dah tua. Kan? Sekarang ustaz, dulu baru nak start. Jadi kita pun faham lah. Tapi kalau orang tua, Allah Subhanahu Wa Taala amat memurkainya. Sebab tu kita semakin tua, hendaklah kita semakin mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan belajar Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, buku kecil je, banyak belajar di surau-surau, di masjid-masjid. Dia one of the best book dalam ilmu tasawuf. Belajar tasawuf tak payah belajarlah hakikat, makrifat, tarekat apa semua. Kan? Belajar hak basic pun tak pas lagi. Apa yang basic dalam ilmu kerohanian? Meninggalkan yang dilarang, terutama yang disepakati yang dilarang dan dosa-dosa yang besar seumpama ini. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tarkul maksiyah afdal minat ta'ah. Tak percaya, dia buka buku dia. Awal-awal lagi dia sebut meninggalkan maksiat adalah lebih afdal daripada melakukan taat. Maksudnya orang yang tak berapa rajin sembahyang sunat dan seumpamanya, mungkin dia pun tak baca Quran, mungkin dia pun tak berzikir pun, tapi dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila bercakap dia tak dusta, dia cuba sebaik mungkin untuk cakap yang benar. Kita ni tu kan, kalau bercakap tak ada tipu sikit-sikit, tak sedap. Bukan orang lain lah, ustaz pun sama kan? Makin banyak bercakap, makin banyak tipunya. Bila melihat, dia cuba untuk melihat benda-benda yang tidak haram, dan of course lah dia meninggalkan benda-benda yang lain. Lebih baik daripada orang yang sembahyang dia bagus, mungkin dia baca Quran banyak, tapi dia masih tak handle hal yang haram seumpama itu. Kan? Melihat wanita dia rasa tak ada apa, cakap ada dusta sikit, hatta banyak pun tak rasa apa-apa. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, mula-mula tadi lebih baik daripada orang yang muda. Walaupun kebaikan yang kita buat boleh menghapuskan dosa, tapi takut-takut kebaikan yang kita buat itu tak menghapuskannya, sebab dosa kita lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Semayang, banyak mana sangat kita semayang kan? Baca Quran, banyak mana sangat kita baca Quran. Takut-takut ditimbang dosa tu lebih berat, tak ngapuh kalau kata. Sebab itu saya kira bukan hanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, saya kira sebahagian besar para ulama yang lain, bila kita lihat tentang maksiat dan taat, mereka lebih suka orang tu meninggalkan maksiat walaupun taat dia tidak banyak, berbanding orang yang banyak taatnya, banyak juga maksiat. Takut-takut maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Ustaz bukan boleh mengajar bab ni saja, bab tasawuf boleh mengajar juga kan? Itu penting ya. Dan ada lagi beberapa teks daripada si pengarang yang diketengahkan, yang tak sempat lah saya baca pada malam ini, yang akan saya sambung lah kot pada kuliah yang akan datang ya. Saya cuba sebaik mungkin untuk nak habiskan satu kuliah satu tajuk, tapi ada tajuk dia banyak, macam tajuk ni dia panjang sikit ya. InsyaAllah ta'ala. Jadi saya rasa mungkin setakat itu dulu. Kalau ada soalan, tanya lepas mayang lah ya, secara peribadi. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.